Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi hari Ahad bertarikh 4 September 2022, saya Nur Ala binti Zulkifli, nombor kad matrik DT1402822021 bersama ahli kumpulan saya Siti Maisara binti Aznizam, nombor kad matrik DT1402842021. Okay, jadi pada hari ini kami akan melakukan temu ramah seorang tokoh pemimpin untuk melengkapkan tugasan subjek kepimpinan dan kemahiran interpersonal. Jadi kami berdua telah sepakat untuk memilih Tuan Aminuddin Baki yang kini bekerja sebagai seorang pemimpin di Pejabat Agama Islam Negeri Johor. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Okay. Minta maaf ya kerana ganggu masa Tuan untuk temu ramah ini. Adakah Tuan berkelampangan? Okey, tak ada masalah, boleh. Okey. Baiklah Tuan. Sebelum kita berbincangkan lebih lanjut mengenai topik temu ramah kita pada hari ini, boleh kami meminta Tuan untuk memperkenalkan diri Tuan terlebih dahulu. Tuan boleh mulakan dengan nama penuh, latar belakang pendidikan yang Tuan terima serta jawatan yang sedang Tuan sandang sekarang di Jabatan Agama Islam Johor. Latar belakang kerja seperti jawatan-jawatan yang Tuan sebelum menjadi pemimpin. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aminuddin Baki bin Mahmud. Berasal daripada Batu Pahat, Johor. Sekarang ni bertugas di Jabatan Agama Islam Negeri Johor sebagai Ketua Bahagian Pengurusan Masjid. Sebelum masuk ke Jabatan Agama Islam Negeri Johor, saya mendapat pendidikan di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Yarmouk, Jordan. Dan sebelum ke Universiti Yarmouk, Jordan, saya bersekolah di Kolej Islam Kelang, Selangor, Kolej Islam Sultan Alam Shah, Kelang, Selangor, daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 6 atas. Sebelum saya berada di bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Negeri Johor ini, saya juga pernah bertugas di beberapa bahagian, antaranya bahagian pembangunan keluarga, bahagian dakwah, bahagian pendakwaan sebagai pendakwa syar'i, dan bahagian pengurusan halal. Jadi lebih kurang saya telah berkhidmat di Jabatan Agama ini lebih kurang 21 tahun. Inilah, itu lebih kurang latar belakang saya. Baik Tuan. Okey, terima kasih Tuan. Jadi seperti yang Tuan Aminuddin baru ceritakan, paling terkini jawatan yang beliau sandang iaitu sebagai pemimpin tertinggi organisasi, sudah pasti skop kerjanya lebih luas. Jadi boleh kami minta Tuan untuk kongsikan dan huraikan sepanjang Tuan berkhidmat sebagai pemimpin, bagaimanakah cara yang Tuan gunakan untuk memimpin organisasi? Okay, saya khususnya di bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Negeri Johor ini, di bawah saya ada lebih kurang 35 orang kaki tangan, dan antara skop tugas ataupun bidang kuasa saya di bahagian pengurusan masjid ini ialah menjaga dan mengawal selia seluruh masjid negeri Johor
masjid dan surau di seluruh negeri Johor. Termasuk jugalah pegawai-pegawai masjid iaitu yang terdiri pada imam, bilal dan noja masjid dan surau di seluruh negeri Johor. Di negeri Johor ni ada lebih kurang 1,000 lebih lah masjid dan surau, dan melibatkan pegawai masjid lebih kurang 5,000, lebih daripada 5,000 orang. Jadi dari segi bilangan itu dah menunjukkan bahawa bidang kuasa yang saya bertanggungjawab ni agak besar jugalah. Jadi sebagai seorang pemimpin, saya meletakkan diri saya sebagai seorang pemegang amanah lah dalam menjalankan tugas ini. Sebab Jabatan Agama Islam Negeri Johor sendiri mempunyai visi yang agak besar, iaitu menjadikan Islam sebagai satu cara hidup. Jadi apa tugas yang kami lakukan, saya sebagai ketua di bahagian pengurusan masjid ini akan bertindak ke arah untuk mencapai visi tersebut. Dan dalam mentadbir organisasi saya lebih suka mengambil pendekatan yang lebih kepada kemanusiaan. Maknanya tentulah kita sedar kita menguruskan manusia. Jadi aspek kemanusiaan itu sangat dititik beratkan lah. Dalam aspek kemanusiaan itu sendiri pun perlu kepada penekanan dari segi keilmuan dan kerohanian. Maksud keilmuan yang saya terapkan itu ialah maknanya yang pertama sekali mereka, kaki tangan di bawah saya perlu sedar dan mahir tentang tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka, dan juga mereka perlu serius dalam penghayatan amalan Islam sendirilah, sebab mereka adalah kaki tangan Jabatan Agama, pastilah akan menjadi contoh kepada masyarakat. Dan apabila mereka menjadi contoh kepada masyarakat, dan mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk membimbing imam, bilal dan noja di setiap masjid. Jadi mereka perlulah menunjukkan contoh yang terbaik lah untuk melatih imam-imam ni. Jadi antara tugas saya ialah memberi latihan yang secukupnya kepada imam, bilal dan noja di seluruh negeri Johor ni. Ya, saya rasa itu cukup. Daripada penerangan Tuan, kita dapat simpulkan bahawa Tuan menerapkan sistem kekeluargaan lah dalam Tuan punya cara gaya kepimpinan Tuan. Okay. Yeah. Seperti yang kita sedia tahu, dalam sesebuah organisasi, apabila terdapat arahan yang dikeluarkan oleh pemimpin, mungkin akan ada segelintir orang bawah menunjukkan sikap enggan untuk menuruti arahan ataupun enggan memberikan kerjasama yang sepenuhnya. Jadi, bolehkah Tuan kongsikan kaedah yang Tuan gunakan yang mana berkesan untuk menyelesaikan permasalahan ini sekiranya ada berlaku supaya kelancaran organisasi berada pada tahap yang memberangsangkan. Okay, sebagaimana yang saya tekankan tadi ialah aspek kemanusiaan dalam menguruskan organisasi. Jadi yang pertama sekali sebagai langkah pencegahan supaya tak berlaku ketidakpatuhan ialah yang pertamanya saya sering menekankan kepada diri saya supaya memberi arahan dan tugasan dengan jelas. Yang pertama sekali mesti jelas. Sebab apa orang yang kita arahkan itu ialah manusia. Mungkin mereka ada masalah-masalah pribadi di rumah dan sebagainya. Yang penting apabila kita memberi arahan yang jelas dan kita memantau segala kerja mereka akan lebih selesa dan mudah untuk melaksanakan tugas. Walau bagaimanapun sekiranya berlaku juga ketidakpatuhan ataupun engkar dan sebagainya, saya lebih suka mengambil pendekatan
pendekatan yang tidak formal terlebih dahulu, seperti berbincang dari hati ke hati ketika makan dan minum, sarapan ke, makan tengah hari, minum petang dan sebagainya. Jadi kita dengan cara yang santai sebegitu, biasanya kaki tangan yang bermasalah ini akan lebih rasa macam rapatlah dengan pihak atasan, dan mereka akan lebih terbuka untuk menyatakan masalah mereka. Jadi perbincangan yang lebih santai itu lebih mudah untuk kita memahami kaki tangan bawahan kita. Jadi bila mereka rasa mereka difahami, maka mereka akan buat kerja dengan lebih bersungguh-sungguh lah. Macam hubungan antara bapa dengan anak-anak mereka lah. Jadi mereka tahu kita sayang mereka, jadi mereka akan lebih bersungguh-sungguh bila buat kerja lah. Itu yang saya ambil. Tadi berkenaan pekerja yang kurang ataupun enggan untuk mematuhi arahan. Jadi sekarang kami ingin tahu pula bagaimana Tuan melayani orang bawahan yang patuh ataupun rajin bekerja. Rajin ni kita kena, yang pertama kali kena puji dulu lah. Kena puji lah. Kalau orang putih kata tepuk bahu kan. Tapi saya kadang-kadang ada juga, saya lebih suka juga kalau habis sesuatu program ataupun satu tugasan tu, kita belanja makan ke, pergi minum kan. Tapi yang lelaki lah, yang perempuan susah sikit kan, nanti suami dia marah. Okay. Baik Tuan. Ada soalan lain? Ada. Okey. Dari sini dari sini kita boleh simpulkan juga yang Tuan Aminuddin Baki adalah seorang yang easy going, iaitu bersahaja ataupun lebih suka untuk mendekati orang bawahan dengan cara yang santai, supaya apabila keselesaan itu wujud antara kedua-dua pemimpin dan pekerja, lebih mudah untuk cari jalan keluar dari masalah terus terjadi dalam organisasi ini. Seperti orang katakan, kudis yang lama jika digaru menjadi bara, yang mana boleh jejaskan dan lumpuhkan prestasi kerja. Okey, beralih kepada soalan seterusnya. Bagaimanakah pula Tuan melayani orang bawahan Tuan dari aspek hubungan kerja? Saya nak sebut dulu tentang di Jabatan Agama Islam Negeri Johor ni, secara keseluruhannya kita ada mengadakan program memudayakan Al-Quran. Setiap hari sebelum memulakan kerja, semua pekerja dikehendaki membaca Al-Quran beramai-ramai. Pada hari biasa, iaitu hari Ahad hingga hari Rabu di bahagian masing-masing. Manakala hari Khamis pula ialah diadakan program ini di Dewan Besar Pusat Islam Negeri Johor. Jadi di dalam program memudayakan Al-Quran ini adalah tempat untuk pekerja-pekerja bawahan dan pemimpin bertemu. Apabila mereka bertemu, kita akan memberi peluang kepada pekerja-pekerja bawahan untuk menyatakan pandangan, hasrat, masalah dan sebagainya dalam masa selepas program memudayakan Al-Quran itu. Jadi komunikasi ataupun perhubungan antara orang atasan dengan pekerja bawahan sentiasa berlaku setiap hari.
Jadi mereka sentiasa akan mendapat perhatian ataupun didengari oleh pihak atasan. Dan pihak atasan juga akan sentiasa mengambillah pandangan-pandangan yang baik untuk dilaksanakan dalam kerja-kerja seharian. Itu aspek komunikasi lah yang penting antara orang atasan dengan orang bawahan. Okey, ada menjawab tak soalan tadi? Ke ada lagi yang soalan lain? Ada lagi. Sila. Jadi baik. Begitulah layanan kerja yang Tuan Aminuddin terapkan bersama orang bawahannya. Seperti yang patut diketahui umum, hubungan antara pemimpin dan pengikut adalah sangat penting sepanjang bersama-sama mencapai matlamat kerja dalam usaha untuk memastikan organisasi terus berjalan lancar. Jadi soalan seterusnya, sepanjang Tuan memimpin organisasi ini, mungkin ada perkara yang Tuan masih belum berpuas hati dan berharap untuk menambah baik cara kerja yang sekarang atau sedia ada. Jadi boleh Tuan jelaskan harapan Tuan yang sepanjang saya bekerja ni, saya lihat prestasi kaki tangan yang pernah bekerja dengan saya boleh dikatakan memuaskan lah. Cuma sebagai manusia biasa, kita akan sentiasa perlu untuk menambah baik prestasi kerja masing-masing dari semasa ke semasa lah. Jangan sekali-kali berpuas hati dengan prestasi yang ada lah. Jadi satu perkara yang masih belum puas hati lagi pada saya ialah tahap hubungan baik antara sesama pekerja di dalam organisasi di Jabatan Agama ini masih berada di peringkat yang biasa-biasa je lah. Masih ada lagi pihak yang berpuak-puak memilih untuk berkawan, berkumpulan-kumpulan dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan supaya mereka ni sebenarnya sepatutnya bekerja di bawah Jabatan Agama Islam ini, bekerja sebagai sebuah keluarga, kan. Antara sesama pekerja itu seperti adik-beradik, kan, dan orang-orang atasan tu dianggap sebagai macam bapa dan mak kepada dalam sebuah keluarga, kan. Jadi kita kena mewujudkan hubungan yang orang kata ikhlas antara sesama anggota tanpa ada rasa orang kata buruk sangka sesama sendiri. Mesti ada perasaan keluarga, mesti ada perasaan kita nak baik untuk ahli keluarga kita, kan. Begitulah kita perlu wujudkan perasaan nakkan kebaikan untuk jabatan yang kita kerja setiap hari, kan. Jangan ada apa orang kata dengki-mendengki, kan, soal naik pangkat dan sebagainya. Keikhlasan bekerja itu sangat penting. Bila kita ikhlas bekerja walaupun kita tak dapat naik pangkat, kita tahu kita kerja, kita akan dapat pahala. Itu yang penting. Dan Allah nampak kita bekerja. Walaupun tidak dihargai oleh manusia, kita tetap akan merasa kepuasan kerana kita ikhlas. Itu yang penting. Saya dapat simpulkan dari Tuan punya jawapan ialah kerja kena ikhlas. So Tuan berharap agar sikap berpuak atau lebih dikenali sebagai asabiah tidak berkekalan dalam organisasi Tuan. Okay, baiklah Tuan. Bagaimana konsep yang Tuan laksanakan di Pejabat Agama Islam Johor untuk mencapaikan sesuatu kata sepakat, iaitu keputusan? Okay,
dalam organisasi perlu kerap dilakukan mesyuarat untuk mencapai apa-apa keputusan ataupun untuk merancang sesuatu program ataupun kerja yang hendak dilaksanakan. Mesyuarat itu sangat penting lah untuk kita yang pertama membuat brainstorming ataupun apa orang kata mengumpulkan idea kan seberapa banyak yang boleh, kemudian untuk tujuan pengagihan tugas bagi satu kerja yang besar memerlukan ramai pekerja, maka agihan tugas perlu dilakukan dengan lebih teratur lah. Untuk agihan tugas yang lebih teratur perlukan kepada mesyuarat lah, mesyuarat yang bersistematik lah, lengkap dengan apa tu kertas kerja mesyuaratnya sebagainya lah. Itulah kita mengaturkan aspek kerjasama yang perlu diterapkan dalam organisasi. Jadi sebelum kita tamatkan temu ramah kita ni, soalan yang terakhir, soalan bonus. Siapakah tokoh pemimpin yang menjadi sumber inspirasi Tuan dalam memimpin organisasi? Dan boleh Tuan jelaskan sebab mengapa beliau menjadi sumber inspirasi Tuan? Mungkin dari segi cara pimpinan beliau ataupun sikap dan gaya luaran beliau. Okay, kalau sebagai orang Islam, kita tentulah meletakkan Nabi Muhammad tu sebagai contoh tauladan yang perlu kita ikuti kan. Tapi itu dia agak terlalu besar untuk dihuraikan. Tapi untuk orang yang pemimpin yang masa sekarang ni, saya amat mengkagumi seorang tokoh korporat yang pernah memimpin Johor Corporation, iaitu Tan Sri Muhammad Ali Hashim. Dia memperkenalkan ataupun mempopularkan konsep jihad bisnes. Dia panggil jihad bisnes, dan dia ada menulis beberapa buah buku berkenaan konsep jihad bisnes ini, di mana dia melalui perniagaan ini dia menerapkan usaha-usaha untuk memberi sumbangan kepada pembangunan Islam. Itu. Dan antara yang saya ambil daripada dia ialah konsep komunikasi antara orang bawah dan orang atasan secara terbuka. Dia menyebutkan dan menunjukkan contoh di Johor Corporation itu, setiap hari dia akan membuat perjumpaan lah, yang macam mana yang saya sebutkan tadi, di Jabatan Agama melalui program memudayakan Al-Quran. Di Johor Corporation dia membuat perjumpaan setiap pagi sebelum mula kerja dengan orang bawahan, dan setiap orang bawahan dia akan diberi peluang yang seluas-luasnya lah untuk menyatakan apa permasalahan dan apa-apa sahaja yang hendak dicakapkan. Dia akan bagi peluang pada pekerja dia untuk bercakap. Itu yang antara yang saya amat itulah ambil contoh itulah dalam organisasi saya. Okey, baik Tuan. Kami kira itu sahajalah sebanyak yang boleh kita bincangkan mengenai kepimpinan Tuan Aminuddin Baki dalam temu ramah ini. Kami ingin memohon maaf banyak-banyak sekiranya terdapat sebarang kekurangan, salah silap dari pihak kami. Terima kasih kerana telah sudi luangkan masa Tuan. Semoga yang baik-baik saja untuk Tuan terus memimpin organisasi ini. Okey, terima kasih sama-sama. Selamat berjaya dalam pelajaran masing-masing. Baik Tuan. Baik. Itu saja temu ramah kami pada hari ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi